Selamat petang, salam sejahtera. Pada PRU15 ini, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh para pengundi? Ada pengundi yang mahu parti politik ini yang menang, yang ini menang, yang itu kalah, dan yang ini kalah. Walau bagaimanapun, malam ini aku nak kongsi dengan kamu semua. Apa sebenarnya yang pengundi mahu? Tolong share video ini supaya semua orang tahu bahwa inilah sebenar-benarnya yang patut berlaku dahulu, kini, dan selamanya. Bayangkan saudara sedetik, mandat rakyat Malaysia tahun 2018 yang lalu genap 5 tahun tidak diganggu oleh pengkhianat dan perakus. Langkah Sheraton tidak berlaku. Penyamun dan perasuah dibicarakan dan diletakkan di belakang jeriji besi. Pelan peralihan berjalan lancar. Parti agama menghormati dengan penuh akhlak keinginan pengundi yang tidak berdengki. Apakah yang Malaysia kita capai? Kegemilangan tentunya. Kestabilan dan kemakmuran. Kita pasti bangkit menyaingi secara sihat negara lain. Jadi, bila ada parti mengakui menjajakan kestabilan dan kemakmuran, ia adalah argumen falasi bahawa mengundi parti terkenal rasuah dan penuh perasuah, mereka akan membenteras rasuah. Semacam juga mengajak pencuri masuk rumah dan perasan dia tak akan mencuri. Bayangkan jika mandat rakyat tahun 2018 yang lalu digenapkan 5 tahun. Tidak diganggu oleh pengkhianat dan perakus. Sebenarnya boleh membayangkan. Sebab bayangan itu dapat dilihat pada Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan. Negeri ini dapat dijadikan teladan dan contoh. Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun mungkin kurang dikenali oleh negeri lain. Sejak di bawah PH, Negeri Sembilan mencipta peningkatan pelaburan. Negeri Sembilan berjaya mencatatkan nilai pelaburan sebanyak RM7.93 bilion pada tahun 2020 dan RM5.8 bilion pada tahun 2021. Pelaburan besar yang di bawah ini bukan sekadar ambil dapat, tetapi pelaburan berkualiti menerusi usaha Invest NS seperti pelaburan kilang baharu Dutch Lady Milk Industries bernilai RM400 juta yang dijangka mula beroperasi sepenuhnya dinilai. Selain itu, terdapat sasaran Invest NS merangkumi 3 kluster utama, iaitu pembangunan Malaysian Vision Valley 2.0 bagi daerah Seremban dan Port Dickson. Pembangunan agrotani melibatkan daerah Jempol, Tampin, Kuala Pilah dan Rembau serta pembangunan diversiti khusus dibangunkan di daerah Jelebu. Kalau Muhyiddin Yassin dan Bersatu tidak gelap mata dan keluar buru-buru dari PH, membentuk Perikatan Nasional PN semata-mata untuk rakus menjadi Perdana Menteri, tentu lain jadinya. Kalau konco-konconya yang juga ada agenda pribadi dari PKR lebih mementingkan rakyat, maka Malaysia boleh menjadi seperti Negeri Sembilan di atas tadi. Inilah yang akan kita perolehi. Kestabilan kerana perasuah sudah dipenjara. Dan kemakmuran kerana perasuah sudah dibenamkan dalam pilihan raya. Jadi, bila ada parti Melayu mengakui menjajakan kestabilan dan kemakmuran, ia adalah argumen falasi bahawa mengundi parti terkenal rasuah, mereka akan membenteras rasuah. Semacam juga mengajak porogol tegar masuk rumah dengan perasaan dia tak akan merogol emak dan nenek kita. Kalau kaki rogol, dia akan merogol juga waimah orang tua. UMNO bukan model teladan.
Bayangkan jika mandat rakyat tahun 2018 yang lalu digenapkan 5 tahun, tidak diganggu oleh pengkhianat dan perakus. Sebenarnya boleh membayangkan. Bayangan itu dapat dilihat pada Negeri Sembilan di bawah PH. Kebetulan pula ada monarki baik. Raja memerintah dengan baik, ini langka. Prestasi keuangan syarikat berkaitan kerajaan GLC di Negeri Sembilan menjadi molek selepas PH mengambil alih pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan pada 9 Mei 2018. Simpanan dan aliran tunai cash flow Menteri Besar Negeri Sembilan Pemerbadanan MBINS, Yayasan Negeri Sembilan PKNNS dan Negeri Roadstone Sdn Berhad bertambah elok. Sebagai contoh, staf Yayasan Negeri Sembilan tidak perlu merungut tidak dibayar gaji kerana kini yayasan tersebut memiliki simpanan RM16 juta. Kedai-kedai milik PKNNS yang kosong tidak disewa kini telah dijual dan dibeli kedai baru di kawasan yang lebih strategik dengan harga yang lebih munasabah. Tidak percaya boleh bertanyakan orang Kelantan, kerana mereka ramai berbesankan orang Negeri Sembilan. Boleh angkat telefon bertanya. Sebab malu juga bila keluarga menantu bertandang ke tanah serendah sekebun bunga sekali dihidang air kotor dari boring bawah tanah. Jikalau betul yang ditawarkan ialah kestabilan dan kemakmuran, mengapa UMNO dan Barisan Nasional tidak memperagakan negeri di bawah pemerintahan mereka, iaitu Perlis, sebagai contoh? Sebab Perlis di bawah UMNO memang tidak dapat dijadikan model teladan. Tidak tahu apa keramatnya hutang yang dibikin kerajaan di sana. Dan kaki hutang ini anehnya masih diundi Melayu Perlis. Jumlah hutang awam kerajaan Perlis pada tahun 2018 misalnya meningkat RM10.99 juta atau 2,8% kepada RM403.32 juta berbanding RM392.33 juta pada tahun 2017. Hal ini dinyatakan Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid. Laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata keuangan Kerajaan Negeri Perlis dan prestasi keuangan Agensi Negeri Perlis 2018 mendapati tunggakan bayaran hutang awam oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2018 meningkat kepada RM244.28 juta berbanding RM229.88 juta pada tahun 2017. Jadi, bila ada parti yang macam Palat mengakui menjajakan kestabilan dan kemakmuran, ia adalah argumen falasi bahawa mengundi parti terkenal rasuah, mereka akan membenteras rasuah, semacam juga mengajak penagih dadah tegar masuk rumah dengan perasaan dia tak akan mencekup barang kemas pusaka kita. Malaysia jadi seperti Negeri Sembilan. Bayangkan jika mandat rakyat Malaysia tahun 2018 yang lalu digenapkan 5 tahun, tidak diganggu oleh pengkhianat dan perakus. Bayangan itu dapat dilihat pada Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan. Boleh bayangkan sebab ada data dan informasinya. Negeri Sembilan, misalan, dalam tempoh 4 tahun sejak 2018, telah meningkatkan pelaburan asing FDI RM23.51 bilion dengan lebih 17,227 peluang pekerjaan ditawarkan. Negeri Sembilan telah menukar status tanah kediaman daripada pajakan kepada hak milik kekal, menaikkan allowance daripada RM900 sebulan kepada RM950 sebulan untuk 1,500 guru kelas agama dan fardu ain kafah, allowance Bilal daripada RM200 dinaikkan kepada RM500 dan allowance Siak daripada 200 dinaikkan kepada RM450.
Tidak kedengaran pula kisah azan tak dapat dilaungkan. Tak kedengaran cerita merepek perbalahan kaum yang suka diapikan parti rasuah. Bahkan projek perumahan yang terbengkalai sejak zaman kerajaan negeri Amono di Taman Perpaduan Haid, Kuala Pilah juga dilunasi. Orang negeri menikmati cukai tanah dan cukai taksiran yang sama selama 5 tahun. Jadi, bila ada parti macam UMNO mengakui menjajakan kestabilan dan kemakmuran, ia adalah argumen falasi bahawa mengundi parti terkena rasuah mereka akan membeteras rasuah. Semacam juga mengajak biawak hidup masuk rumah dengan cita-cita ia tak akan membaham haiwan ternakan kita. Saudara-saudara, sebenarnya kalau Azmin Ali tidak kabur dan keluar gelojo lahap dari PH membentuk PN, tentu lain jadinya. Kalau konco-konconya macam Zuraida Kamarudin lebih mementingkan rakyat, mengelak jadi Pontianak, maka Malaysia boleh seperti Negeri Sembilan di atas. Inilah yang akan kita peroleh. Kestabilan kerana perasuah sudah dipenjara dan kemakmuran kerana perasuah sudah dibenamkan dalam pilihan raya. Bayangkan langkah Sheraton tidak berlaku. Penyamun dan perasuah dibicarakan dan diletakkan di belakang jeriji besi. Pelan peralihan berjalan lancar. Parti agama menghormati dengan penuh akhlak keinginan pengundi dan tidak berdengki. Inilah yang akan dilakukan pengundi sekali lagi. Inilah yang akan pengundi beritahu kepada ahli keluarga dan sahabat handai serta tetangga jiran mereka di kampung apabila pulang mengundi kelak. Orang Negeri Sembilan tahu itu. Orang Kelantan pun tahu sebab besan dan menantu dari Negeri Sembilan ada beritahu. Jangan pula sesekali berpendirian tidak mengundi. Hujan ribut pun turun juga. Penyamun memang suka peratus mengundi rendah kerana ia seumpama tidak berpendirian. Bila ular seduk masuk rumah dengan angan-angan, ia tak akan mematuk anak cucu kita. Ditulis oleh Faisal Tehrani, pengarah dan fellow pengkaji di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini dan admin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.